Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami daripada kumpulan 5 ingin mentangkan iaitu tajuk yang bertemakan wanita. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu saya Nurin Ali Hazika binti Muhammad Arif bernombor matrik D192111622 dan juga Raihanatu Jannah binti Abdali, seterusnya Nurul Hidayah Ikasa. Nama saya Nurin Ali Hazika binti Muhammad Arif bernombor matrik D192111622. Pengertian wanita menurut Islam. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Islam diturunkan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengatur tujuan hidup dalam Islam menjadi lebih harmonis dan damai. Begitulah kehadiran Islam juga untuk memperbaiki darjat dan perlakuan orang terhadap wanita. Dalam Al-Quran menjelaskan bahawa kedudukan wanita dalam Islam sama dengan laki-laki. Wanita diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki, bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjualbelikan. Apa yang kita tahu sebelum ni, pada zaman jahiliah, sebelum kedatangan Islam, martabat perempuan sangat rendah. Sehingga kan kalau melahirkan bayi perempuan dia akan bunuh hidup-hidup. Dan selepas pada kedatangan Islam, martabat wanita sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah dan juga Rasul. Seterusnya saya akan sambung mengenai keistimewaan wanita dalam Islam. Islam menjadikan wanita makhluk yang istimewa dan diangkatkan darjatnya dari kaum laki-laki. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surah An-Nisa yang artinya wanita. Berikut ada beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Yang pertama, posisi perempuan dalam Islam adalah pendamping laki-laki. Baik. Maksud dia kat sini, perempuan ni adalah pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Kedudukan wanita dalam Islam bukan bawahan ataupun atasan yang bisa diperlakukan apapun. Seterusnya, kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah. Selepas dah kahwin, dia jadi ibu, kedudukan ibu tu lebih tinggi daripada ayah. Sebab apa kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah? Sebab syurga anak-anak di bawah telapak kaki ibu. Seterusnya, wanita solehah bebas masuk syurga dari pintu manapun. Terdapat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan solat 5 waktunya, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk syurga dari pintu manapun yang disukainya. Perempuan kalau masuk syurga senang. Contoh kalau dia solat 5 waktu penuh, dia jalankan puasa, dia jaga kemaluan dia, dia taat kepada suami dia, so dia boleh pilih pintu syurga mana yang dia suka. Seterusnya, Islam melindungi kehormatan wanita.
Kehormatan perempuan dilindungi dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya. Okey, seterusnya berhak mendapat mahar ketika dinikahi oleh laki-laki. Okey. Kalau dah kahwin, nanti kita berhak sebagai perempuan berhak dapat mahar daripada lelaki. Seterusnya, dapat menyusui seorang anak. Seorang perempuan diberi keistimewaan oleh Allah dapat menyusui anak-anaknya serta mendapat pahala kebaikan luar biasa banyak dari air susuan yang telah diberikan pada bayinya. So kalau perempuan menyusui bayi tersebut, so dia pahala tu daripada air susuan tu. Okey. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Okay, seterusnya saya Nurul Hidayat Kasa akan membentangkan untuk dalil yang pertama, iaitu waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendendahkan diri kamu seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Daripada surah Al-Ahzab ayat 33. Okey, untuk tafsiran surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap duduk di rumahmu. Isteri pada Nabi Muhammad SAW dia beritahu untuk duduk di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Kalau keluar dengan keluarga tu boleh, tapi bukanlah sengaja berjalan berseorangan. Dalam kebanyakan masa duduk saja di rumah. Kalimah korona sama ada dari kata dasar kororo bermaksud tetap duduk di rumah di suatu tempat, atau waqoro yang maksud duduk dengan tenang. Ia juga maksud mereka kena sabar duduk di rumah. Okey, untuk potongan ayat seterusnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang terdahulu. Okey, potongan ayat sebelum ni disuruh para isteri untuk di rumah. Kalau setakat potongan ayat tu saja, dah tentulah para isteri langsung tak boleh ke rumah. Tapi dalam potongan ayat ini disebut jangan tabarruj. Maknanya kalau ada keperluan je kita boleh keluar rumah, tapi jangan tabarruj, iaitu berlebihan dalam berpakaian ke, berhias ke, bersolek ke, macam tu. Okey, untuk dalil yang seterusnya, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksud dia, wahai Nabi, katakanlah kepada isterimu, perempuanmu dan orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh badan mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, untuk tafsiran daripada surah Al-Ahzab ayat 59. Tafsir ini didasarkan daripada tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Munir dalam kewajipan untuk menutup aurat. Okey, daripada potongan ayat ayyuhan nabiyyu sehingga min jalabi bihinna tu, ayat ini menjelaskan tentang kewajipan perempuan mukmin untuk menutup auratnya. Allah memanggil Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan isteri dan puteri beliau serta wanita mukmin agar menghulurkan jilbab ke seluruh badannya. Sebab jilbab ini memuliakan perempuan. Okey, untuk potongan ayat seterusnya, zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Okey, perempuan yang menutup aurat ini akan lebih dimuliakan oleh Allah. Perempuan ini akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan orang fasik. Okey, untuk potongan ayat wa kana Allahu ghafurur rahima, artinya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, potongan ayat ini menjelaskan bahawa Allah mengampuni dosa-dosa perempuan terdahulu sebelum turunnya kewajipan padanya yang memakai jilbab. Ulama Sayyid Qut dalam tafsir fi Zilalil Al-Quran mengatakan
iaitu atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu di masa jahiliyah, di mana orang-orang beriman belum mengetahui tentang kewajipan mengenakan jilbab. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk terangkan dalil yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung dalil yang ketiga, iaitu dalil berkaitan dengan berhias. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Maksudnya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Surah Al-A'raf ayat 26. Tafsiran surah Al-A'raf ayat 26. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai makna kalimah libasut taqwa. Ikrimah berkata, ada yang mengatakan iaitu apa yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sedangkan Zaid bin Ali As-Sudi, Qaradah dan Ibnu Jurayj mengata libas taqwa adalah iman. Dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan libas taqwa berarti merasa takut kepada Allah, lalu dia menutupi auratnya. Demikian itulah makna libas taqwa, di mana pengertian di atas saling berdekatan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa pakaian yang sebenarnya adalah ketakwaan, iaitu sebaik-baik pakaian untuk tubuh. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Seterusnya, tabaruj pada pakaian ialah apabila seseorang wanita itu menggunakan pakaian yang ketat, terbelah, singkat, pakaian yang terlalu nipis atau memakai pakaian yang bukan lehernya terlalu luas. Selain itu, perkara-perkara yang dianggap tabaruj juga adalah seperti tidak memakai sarung tangan atau sarung kaki, memakai kasut tumit tinggi, memakai pakaian yang bersulam, bermanik dan segala perhiasan yang seumpamanya yang boleh menarik perhatian orang lain. Dalil yang seterusnya iaitu daripada tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Yang bermaksud, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin kahwin lagi, tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka yang dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 60. Tafsiran surah An-Nur ayat 60. Firman Allah, wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung. Said bin Jubair, Muqatil bin Hayyan Ad-Daha dan Qatadah mengatakan mereka adalah wanita yang terputus dari haid dan tidak punya harapan melahirkan anak. Firman Allah, allati la yarjuna nikahan, yang tidak ingin kahwin lagi, yakni tidak ada keinginan mereka untuk kahwin lagi. Ayat ini menjelaskan adab berpakaian bagi perempuan yang telah berumur. Perempuan-perempuan tua yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang sudah tidak boleh hamil lagi kerana ketuaannya atau lanjut usia. Seterusnya, maksud menanggalkan pakaian bukanlah bererti menanggalkan semua pakaian yang ada pada tubuh perempuan itu sehingga tidak dapat
tidak terdapat seorang benang. Dalam hal ini, ahli fiqh dan ahli tafsir bersepakat mengatakan bahawa siyabahunna yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jilbab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kaum wanita agar menutup perhiasannya dengan baju tersebut. Walaupun mereka sudah hilang syahwatnya, namun memakai jilbab lebih baik bagi mereka. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihanatul Jannah binti Abdali, nombor matrik D1921164. Okey, saya akan sambung set seterusnya mengenai dalil yang berkaitan dengan berhias, iaitu tabarruj. Okey, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Okey, yang bermaksud agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan janganlah pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Seterusnya ialah tafsiran bagi surah Al-Hadid ayat yang ke-23. Okey, yang pertama ialah janganlah kalian menjadikan nikmat yang Allah berikan itu untuk sesuatu kejahatan ataupun kesombongan, lagi-lagi berbangga diri kepada orang lain. Sepatutnya kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepada kita dan sentiasa berendah hati dengan sesiapa pun. Okey, oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hadid ni, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Okey, yang bermaksud Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi-lagi membanggakan diri. Okey, contohnya lah. Contoh, bila kita berlebih-lebihan dalam berpakaian, okey, ia akan menimbulkan rasa kita ni bangga diri, okey, berlagak angku dengan orang lain. Okey, contohnya lah, bila kita selalu pergi kenduri kahwin kan, kita selalu tengok makcik-makcik yang selalu tayang emas dia tu, selalu tayang emas dia tu. Kita tak tahu niat dia, tapi sepatutnya bila kita berpakaian ni, kita berpakaian yang sederhana. Yang penting kita menutup aurat. Okey. Rasulullah SAW pun melarang kita untuk memakai pakaian yang meraih kemasyhuran. Okey, seterusnya kita tengok dalil yang berkaitan dengan berhias ni di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Okey, yang bermaksud, wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap engkau memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Okey, tafsiran bagi surah Al-A'raf ayat yang ke-31 ni. Okey, dari ayat tersebut tampaklah bahawa kebolehan untuk berhias ni bukan sahaja untuk wanita tetapi untuk lelaki juga. Okey, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, makan dan berpakaianlah sesuka kalian, asalkan engkau terhindar daripada dua sifat ini, iaitu sifat berlebih-lebihan dan juga sombong. Okey, kita tengok contoh. Contohnya lah, pakailah pakaian yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid. Sebab apa? Sebab situ ada sunnah. Iaitu sunnah apa? Sunnah untuk menghiaskan diri untuk mengerjakan solat. Okey, Allah juga memberitahu kepada kita, bila kita mengerjakan solat ni, kita hendaklah berpakaian yang indah, pakai yang cantik-cantik. Okey. Lepas tu kita pakai minyak wangi. Okey, tapi jangan berlebihan lah. Cukup sekadar kita sekali syushu gitu kan, sekali je. Okey, supaya kita bila kita solat ni kita rasa tenang, kita rasa bersih, kita rasa wangi macam tu. Okey, kita sambung. Okey, untuk definisi terhadap wanita iaitu tabarruj. Okay, menurut Kamus Al-Miftah pada tahun 2008, tabarruj ini bermaksud menghias diri. Okay? Dalam perkataan bahasa Arab pula secara literalnya bermaksud berhias. Okay.
Dalam Islam, konsep tabaruj ini memberi makna memperagakan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita, yang mana peragaan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki dari aspek syahwat, ataupun dia bermaksud seseorang wanita yang mendedahkan perhiasan dirinya untuk menampakkan kecantikannya lagi, untuk menarik perhatian seseorang lelaki. Seterusnya, isu mengenai berlebih-lebihan dalam berpakaian wanita ni, iaitu tabaruj. Ada beberapa contoh wanita yang berpakaian tabaruj berlebihan. Antaranya ialah yang pertama sekali, wanita yang memakai pakaian tetapi auratnya masih terlihat. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ia berpakaian tetapi bertelanjang, seperti memakai bikini ataupun seluar-seluar pendek, pakaian-pakaian yang singkat gitu. Yang kedua, wanita yang mengenakan pakaian yang tipis sehingga warna kulit badannya masih terlihat dari luar. Yang ketiga, wanita yang memakai pakaian yang ketat sehingga lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Yang keempat, wanita yang mengenakan pakaian seperti lelaki sehingga wanita tersebut menyerupai lelaki. Itu macam kira berlebih-lebihan lah gitu. Yang kelima, wanita yang berpakaian sesuai dengan syariat tetapi bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan untuk menyombongkan dirinya dengan ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang terakhir, wanita yang menggunakan wangi-wangian dengan tujuan untuk menarik lagi perhatian lelaki. Untuk cara pemakaian bagi wanita Islam adalah menutup aurat seluruh badan melainkan muka dan dua kawasan tapak tangan. Mengelakkan daripada menutup sebahagian aurat dan membuka sebahagian yang lain. Tidak mengenakan pakaian yang nipis sehingga menampakkan warna kulit. Tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk badan. Tidak berhias dan tidak menggunakan wangi-wangian dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki. Untuk kesimpulannya, secara umumnya hukum asal bagi pakaian dalam perhiasan adalah harus sama ada dekat badan, pakaian ataupun tempat. Tetapi hukumnya berlanjutan sedemikian, macam ada halal dan harus, selagi mana tiada nas-nas yang khusus yang mengecualikan hukum asal tersebut. Wanita dibenarkan berhias, syarat tidak berlebihan dan memakainya sekadar sahaja serta tidak bertabaruj. Selain itu, perkara tersebut harus selagi mana ia tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki. Walau bagaimanapun, seorang wanita muslimah itu juga mesti ingat bahawa berlebihan dalam berhias bagi seorang wanita adalah diharuskan hanya kepada suaminya saja. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.